Oke, hari ini kita teruskan kuliah hadis. Hadis yang ke-965. Babul luqati. Babul luqatati. Luqatati. Babul luqatati. Apa maknanya? Iaitu bab pungutan. Saya letak pengertian dulu. Luqatah, wakaf dia, ya, luqatah. Kalau baris tadi luqatati kan, kalau wakaf kan luqatah. Pengertiannya, luqatah iaitu seseorang yang menemukan barang yang tercicir di jalan. Seseorang yang menemukan barang yang tercicir di jalan. Baik, kita teruskan hadis 965. Ya, silakan siapa nak baca? Silakan. Dari Anas dia berkata, Nabi SAW Ya, baik, catatkan ya. Hadis ni hadis sah. Matan, dilarang makan barang pungutan yang dalam subahat. Yang dalam subahat. Hukum haram. Baik. Ya. Maksudnya, Nabi ketika menemukan sebiji kurma di tengah jalan, baginda tidak mau makan biji kurma tersebut kerana khawatir biji kurma itu adalah sebahagian daripada kurma zakat yang tercicir. Dulu mereka mengeluarkan zakat berupa kalau kurmalah, tidak ada duit, kalau kurma maka zakat kurmalah. Jadi Nabi adalah orang yang Nabi dan juga dia punya keluarga Nabi ni Bani Hashim, Bani Muttalib jadi dilarang memakan harta zakat ataupun sedekah. Jadi keluarga Nabi ni Bani Hashim dan Bani Muttalib dilarang makan harta zakat ataupun sedekah. Tetapi Nabi dan keluarganya boleh menerima harta rampasan perang dan boleh menerima hadiah, boleh. Tapi kalau zakat atau sedekah tidak boleh. Kerana apa? Zakat dan sedekah itu adalah kotoran manusia. Zakat itu adalah kotoran manusia. Manusia nak membersihkan harta mesti dengan zakat. Jadi zakat itu adalah lebihan harta. Itu dikatakan kotoran manusia. Jadi Nabi tidak makan harta zakat. Jadi Nabi khawatir kurma ni yang tercicir walaupun sebiji, khawatir kurma ini adalah sebahagian daripada zakat yang tercicir. Jadi Nabi tidak makan. Artinya kalau kita rasa
benda ini syubhat, ya, maka ya janganlah kita makan kalau terasa syubhat, ya. Ini maksudnya kalau kita jumpa durian yang Ya, kalau tidak ada keraguan, ya, makan je lah, ya. Ya. Jadi zakat sekarang tak tercicir pun. Zakat sekarang susah tercicir, ya. Nah, zakat sekarang tengok pada nilai dia lah, ya. Kalau nilai besar dia ada dia punya ni undang-undang dia, kita akan kita tahu nanti. Kalau tu memang terbuang lah. Benda macam tu tak akan dituntut, ya. Kalau kita tak nak menyusahkan diri, tak payah ambil. Macam tu lah. Macam contoh kalau kita di Mekah, salah satu daripada undang-undang dalam hadis. Ni daripada hadis. Ya, kita sebagai orang yang pakai ihram, ya, dalam mengerjakan haji, kalau nampak benda tercicir sekalipun tidak boleh diambil. Jadi kalau kita ambil, kita sudah bertanggungjawab menyusahkan. Jadi ada orang yang tukang ambil. Tapi seandainya lah kita kenal IC tu atau pasport tu memang sebilik kita, tak menyusahkan kita lah. Mana kita ambil untuk menyenangkan saudara kita sebilik tu, ya. Tapi kalau bukan, ya, urusan kita, tak payahlah kita ambil, ya. Macam tu, ya. Dan ya, cukup RM1.50 boleh minum teh. banyak, apa maksud tu banyak tu sangat ada nilai dia, maknanya nilai tu yang patut memang orang tu tuntut, macam tu, ya. Yang penting IC wallet pulangkan. RM50 tak apalah hilang. Biasa macam tu kan. Jadi kalau duit tu contohnya kita tak tahu nak pulangkan, RM50 tu besar juga kan. Hati kita was-was tak sedap nak ambil kan. Maka masukkan tabung masjid dah lah. Macam tu lah caranya, ya. Tapi kalau kita menyusah, ambil je lah. Iaitu untuk orang sesak je. Itu untuk orang sesak je. Boleh lah, saya sesak kan. Itu rezeki lah, ya. Dalam keadaan sesak adalah rezeki ditunjukkan kat situ. Ambil lah. Ada satu kisah ni. Ya, ini cerita orang yang, ya, halus dia punya hati dia, ya, perasaan dia. Jadi dia jumpa sebiji apple mengalir, ya, lalu dia pun ambil. Bila dia ambil, dia nak makan, dia terfikir, ya, kemungkinan, ya, apple ini kepunyaan anak-anak yatim. Perasaan dia lah. Jadi dia pun ikutlah, ya, ke hulu sungai itulah, ikut aliran air tu. Jadi tengok dia ke hulu, ya,
jauh lah juga sebab apple ni jauh mengalir. Ya, mesti ada pohon dia. Tapi betul, ya dituruti sungai tu, ya rupanya ada pohon, ya pohon apple ni. Maka dia pun ya tanya siapa tuannya. Ya, bila ditanya, tengok, ya dia kata apa? Saya hanya nak pulangkan apple ni, sebiji ni nak pulangkan. Jadi saya jumpa ni di hilir sana. Saya nak pulangkan, saya nak makan, saya ragu. Mesti ada tuannya. Khawatir pula, ya. Kalau ini apple kepunyaan anak-anak yatim, ya. Lalu tuan ni jujur sangat orang ni, ya. Sampai sebiji apple sanggup dia nak pulangkan. Macam tu lah. Kenapalah ada manusia lagi yang jujur macam ni. Macam itulah perasaan tu. Kan? Ada lagi pula manusia yang jujur macam ni. Ya. Lalu, ya, kerana kejujuran tadi, dia terima kalau dia belum berkahwin, dia nak kahwinkan dengan anaknya. Tapi anaknya tadi, ya, buta dan pekak. Ya. Jadi kalau dia setuju, ya, maka dia nak kahwinkan kerana kejujuran tu. Ya, dia suka kejujuran tu. Lalu, ya, orang tu terima. Jadi kahwinkan. Rupanya, ya, ini hanya trik saja. Ya, sebenarnya anak tu, ya, tidak ada cacat apa pun. Ya, baik saja nak tengok kejujuran hati dia, keikhlasan hati dia. Rupanya anak tu tidak ada cacat apa pun. Ya. Jadi, ya, itulah kejujuran dibalas dengan kejujuran. Ya, walaupun hanya satu biji apple sekalipun. Baik, ya, kita teruskan lagi 966. Silakan. Okey. Ini ya, 966 catatkan dulu hadis sah. Matan dia diperintah mengumumkan barang pungutan selama 1 tahun. Sesudah 1 tahun, kalau tidak ada yang mengaku, terserah kepada yang memungut. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Ya, di sini satu pengajaran buat kita. Ya. Kalau seandainya kita mendapati barang yang tercicir, jumlahnya banyak, ya,
Itu dikatakan di sini suruh perhatikan bekasnya. Wadah itu mana bekasnya. Dan suruh perhatikan pengikatnya. Dulu ya orang-orang dulu ya benda ni diikat ya. Jadi tengok bekas dan ikatannya ya. Kemudian umumkan ya selama 1 tahun. Ya, maksudnya ya kalau kita di Korea itu kita beritahu kepada Korea ya masjid situ kalau ada siapa-siapa yang kehilangan barang ya, dia punya bekasnya sekian-sekian, talinya sekian-sekian, tapi jangan bagi tahu apa isinya ya. Kalau diberitahu isinya ya nanti semua mengaku ya. Jangan diberitahu isinya macam tu ya. Kalau seandainya ya contohnya dompet, duit ya, kalau ada IC kita tak payahlah umumkan, kita ya terus bagi surat ya dengan alamat IC tu sekarang lah ya. Kalau seandainya kita tidak tahu, kita boleh umumkan selama 1 tahun. 1 tahun tu bukan hari-hari ya. Mana kalau ya 1 bulan sekali ya diumumkan sampailah 1 tahun. Kalau tak ada ya itu adalah hak yang memungut ya. Dan begitu juga kalau ya jumpa barang-barang galian emas ke apa ke yang ya disorokkan sebagai harta karun ya, kalau kita jumpa tempat yang orang duduk maka kita kena umumkan. Tapi ada kena benda-benda yang rahsia, jangan terlampau dibuka semua isinya ini apa ini, tak boleh, nanti ramai yang mengaku. Kalau jam contohnya, kadang jam tu ada yang mahal ya, mungkin ada yang puluh ribu pun ada ya, tercicir di masjid ya. Jadi pihak masjid mesti mengumumkan jam tu, tak bagi nama jenama ya. Cakap saja ada jam yang berharga, siapa yang tertinggal ni ya, kenalah dibagi tahu ya. Selama ya 1 tahun boleh diulang, 1 tahun saja. Lepas tu kalau tak ada, boleh jadi hak kepada masjid. Kalau seseorang, hak kepada seseorang. Macam tu ya. Kalau dibagi tahu sekali dengan jenama, nanti ramai orang mengaku kan. Semua mengaku. Jangan bagi tahu jenama dia. Kadang pihak masjid ni pun silap ya. Dia tidak mendalam pengetahuannya, lurus bendul ya. Terus dibagi tahu ya jenama itulah ini, silap lah ya. Macam tu ramailah yang mengaku ya. Baik ya, yang kedua. Ini yang kedua dalam hadis ini, iaitu orang tanya pasal kambing yang sesat ya. Jadi kambing itu hak kamu atau hak saudara kamu atau hak serigala. Fahamlah tu. Mana kambing ni ada binatang kecil, kalau tak diambil, ya mungkin akan jadi dibahang di harimau atau serigala. Ya, sebab itu kalau kambing yang tersesat boleh diambil. Ya. Tapi kalau yang besar, ukuran besar, seperti unta, lembu, ya itu tak boleh diakui. Ya, walaupun dia sesat, ya dia boleh balik. Dia boleh tahu tempat air dia kalau unta. Jadi tuannya boleh mencari ya. Jadi unta dia tahu tempat air dia. Dia akan cari air. Dia boleh balik. Jadi kalau kambing boleh. Ini nama ukuran dia. Kalau binatang tu kecil, tersesat, ayam tersesat pun kita boleh ambil ya. Kalau tak, dia akan dimakan, dimusang dan sebagainya. Macam tu ya.
Ataupun dimakan di orang lain. Sebelum orang lain makan, kita makan. Ah. Itu bahasa yang Nabi bagi tadi, ya. Bila orang tanya tentang kambing, untuk saudara-saudaramu atau untukmu atau untuk saudara-saudaramu atau untuk serigala. Faham kan? Mana binatang ukuran tu binatang yang kecil, kita boleh ambil kalau dia sesat. Ya. Jadi kalau kita ambil, lepas tu ada orang cari. Kalau kita belum sembelih, maknanya bagi balik lah. Dalam perut halal je lah. Ya. Kalau kau tak ambil pun nanti dimakan di rimau. Kan? Okey tak? Kalau misalnya dia tak dapat kita Kalau dia tak terima lah. Kalau dia tak terima, kalau dia halalkan tak apa. Tapi kalau kita tahu dalam kampung kita hanya sipulan saja yang boleh kambing. Kalau seandainya sesat, ya, mungkin kambing dia lah. Jadi yang tu kita jangan ambil. Tak boleh lah. Ya. Cuba pulangkan. Ya. Nak makan tak sedap pula ya. Ni. Itulah. Ya. Kalau nak makan tak sedap pula. Ya. Macam kita dekat kampung, macam Kuala Pilah kan contoh. Kalau kita nak makan kambing ni, kan, memang tak payah susah pun. Buka pintu je dia masuk Buka pintu pagar dia masuk je, tutup. Dapat satu masuk, tutup. Ya. Kalau nak makan kambing. Tapi Kak, lembu banyak. Pantang betul dibuka gate tau. Kalau buka gate je masuk dia. Ya. Jadi kita dah tahulah kambing ni dia memang bertuan, dia tahu balik dia. Dia tahu balik. Tapi ada juga kadang yang sesat, tercicir dengan kawan-kawan dia. Dah dia mengembek je. Dia tercicir daripada kawan-kawan dia. Itu maknanya di situ pun kita rasa nak ambil pun ragu. Ya sebab ada orang punya. Ya. Itu dikatakan Nabi antara binatang kecil dengan binatang besar. Ya binatang besar kita tak boleh akui. Tapi kalau binatang kecil betul memang tak ada orang nak tuntut. Ya. Taruhlah kita simpanlah dalam 2-3 hari atau seminggu. Tak ada pun orang mencari. Ya. Tak apalah itu jadi hak lah kepada kita. Ya. Di sini ada bersambung lagi. Siapa yang baca tadi Doktor? Boleh sambung. Dan yeah. 967 catatkan hadis sah. Matan dia dilarang melindungi binatang yang sesat tanpa diumumkan. Hukum berdosa. Jadi dalam hadis ini, orang yang memungut binatang-binatang yang tersesat di tengah jalan kerana khawatir binatang itu akan binasa, maka si pemungut adalah orang yang sesat pula apabila ia tidak mengumumkan penemuan binatang itu kepada masyarakat dan pemungutnya itu dikatakan tidak sesat apabila ia menyerahkan kepada pemiliknya. Jadi artinya kalau kita sekampung, kita tahan kambing itu daripada dimakan di rimau.
ya kita bagi tahulah. Ya ada siapa kambing-kambing orang-orang siapa yang sesat, kambing siapa yang sesat ada kat rumah. Ya, kalau sekarang ni biasa tempat-tempat sekarang ni bagus juga dia buat grup-grup taman, buat grup ni. Jadi apa-apa hilang dia ya letak ke dekat WhatsApp dia ya. Maka disebarkan dekat grup. Dan ya ada yang mengaku, dia ambil lah. Ya. Macam itulah. Ya. Kalau di Selangor lain, di Selangor ni kambing ya dikurung. Ya, kalau ada padang ragut dia ada di dalam padang. Ya, berbeza dengan Negeri Sembilan, tak tahu tempat lain tapi Negeri Sembilan binatang ni tak dikandang. Ya, binatang ni dilepas. Ya, jadi dia merayau lah satu kampung. Ya, nanti balik, nanti dah petang dia balik. Ya. Dia petang dia balik sebab itu dia tak potong rumput. Macam di Selangor kalau orang bela kambing ke lembu, tuan yang punya binatang tu dia potongkan rumput ya untuk makanan binatang ternakan dia. Di Negeri Sembilan tak. Di Negeri Sembilan ya. Pandailah kau cari makan, lepas tu petang balik. Tuan dia mengaku sajalah. Ya. Tapi kalau kena langgar, tak ada siapa yang mengaku. Malas nak tanam. Kalau lembu ke kerbau kalau kena langgar tak ada yang mengaku. Dia tak nak tanam. Tu dia. Tak elok lah. Memanglah. Ya, najis jangan ceritalah berselerak. Ya. Yang satu najis, yang keduanya ya dia makan tu. Ya, tanaman orang. Halal ke haram? Ya. Halal ke haram? Binatang tu tak tahu halal haram, tapi tuannya. Ya. Tuannya lah yang menjadikan benda tu tak halal. Ya. Sebab apa? Merosakkan tanaman-tanaman orang-orang lain. Ya. Kalau contohnya lah terbuka saja pagar, ya, pagar rumah, dia masuk habis bunga dimakan. Contohnya, tak merungut ke orang-orang ni? Merungut. Ya. Ya. Jadi macam itulah maknanya kita bela binatang ni, ya kita juga ada hak penjagaan dia. Ya. Kalau banyak binatang tu ada padang ragut, dia lagi cantik lah. Tak mengganggu orang lain. Ya. Baik, ya kita teruskan lagi hadis yang ke-968. Siapa nak baca? Ya. Okay. Jadi dia berkata siapa dapat satu barang yang sedemikian, dan lagi sepindah dengan dua orang yang sama, antara wajahnya dan tekadnya. Kemudian janganlah dia sembunyikan, dan janganlah dia hilangkan. Dan jika tidak, bagi itu adalah yang dimaksudkan dibayarkannya oleh Allah dan bukan 968 hadis sah. Matan, orang yang mendapat barang pungutan, diperintah mengadakan dua saksi. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya, barang ini adalah barang yang berharga. Ya. Barang yang berharga. Jadi, seandainya ditemui, maka
Ya, sebaiknya dia mengikut keterangan ini, ya biarlah ada saksi. Ya. Saksi ini saksi yang boleh dipercayai, jangan saksi yang berdusta. Nanti saksi ini pula dia pecahkan rahsia pada kawan dan sebagainya, dan kawan tu suruh mengaku, dah diambil barang tu. Ya. Jadi saksi itu saksi yang boleh dipercayai. Itu dikatakan pertama dia punya bekas apa, kemudian ikatannya apa. Contohnya saya kata kita sebut begini. Saya nak umumkan, saya ada menemukan satu barang, ikatan dia biru. Tapi rasanya barang itu barang berharga. Tapi kita dah tahulah barang tu yang berharga. Ikatan dia biru. Jadi siapa yang ada tercicir, boleh jumpa dengan saya. Contoh saya kata ada orang mengaku dia tercicir. Betul. Sebab kita dah katakan ikatannya biru. Tapi kita akan tanya, apa barang itu? Dan apa isi barang itu? Kalau barang itu bercampur, dia kata satu jenis je, itu dia bohong. Jadi kalau barang tu bercampur, selain daripada tu, apa isi dia? Kenalah bagi tahu. Kalau seandainya dia bukan haknya, dia tak akan tahu kandungan itu. Itu boleh bekas dengan dia punya ikatan. Jangan pecahkan rahsia dalam dia. Saya jumpa satu uncang emas. Berat memang beratlah. Tapi siapa yang mempunyai bolehlah ambil daripada saya. Kalau macam tu ramai yang mengaku. Dah tentu memang emas pun. Itu dikatakan macam tadi. Kalau jam contohnya, jenama jangan disebutkan. Jam tu berharga. Memang banyak jam berharga, berjenama. Dia punya fikir contohnya Rolex. Dia tembak Rolex. Bukan. Kalau Rolex tu bukan. Jadi orang tu nak mengaku saja. Contoh Okey. Macam mana? Kita pukul tak dapat kot. Kutuk boleh lah. Menyusah. Dia nak mengambil kesempatan. Iyalah. Dah jadi satu kes pula kita pukul. Kalau kena rumah, kena pancung je. Kalau rumah pancung jadinya. Menipu depan dia. 969. Okey, silakan. Tadi gua disebutkan. Baik, hadis sah. Matan dilarang memungut barang tercicir dari orang haji. Hukum haram. Macam zaman Nabi, daripada zaman Nabi sampai sekarang, sebenarnya ada dia punya anggota yang memungut barang-barang haji ni. Dan seandainya ada orang tuntut,
ya, maka akan diserahkan. Ya, seandainya ya, ada alamat hotel akan dihantar. Ya, ada pemungutnya. Tetapi ya, kita sebagai orang haji jangan jadi orang perajin. Nampak barang kita pungut, tanggungjawab kita jadi besar. Besar nak menguruskan. Kita nak mengerjakan haji. Ya. Banyak perkara kita nak lakukan. Jadi kita jadi membawa satu amanah lagi. Ya, membawa barang-barang tercicir. Tapi kalau itu tak menyusahkan, macam saya kata tadi, kita kenal memang tu pasport ya, orang sebilik kita ataupun pasport keluarga kita. Ya. Tak mengapa. Sebab dia tidak menyusahkan. Dan kita pun tak menyusahkan kawan kita. Kenapa kau tak pungut tadi? Jadi satu kesian pula. Ya, pada dia, ya. Dia nak pasport ni kan penting, ya, bila hilang. Ya, satu perkara yang susah nak kita nak dapatkan. Jadi kalau kita jumpa orang yang sebilik kita, janganlah kita biarkan. Ambillah. Ya. Untuk benda tu tak menyusahkan sebab kita sebilik dengan dia. Ya. Macam tu. Ya. Ya, ini haji ni sebenarnya lebih besar daripada umrah. Ya. Jadi umrah pun sama juga sebenarnya. Kalau kita tak bukan urusan kita, tak payah kita ambil lah. Bukan urusan kita kan. Tengok orang Afrika, orang Afrika ke apa punya. Ya, kita nak pergi ke balai ke, nak ke apa, nak menghantar lagi satu kerja, biar. Ya, orang yang bertanggungjawab. Ya, memungut. Tapi yang diutamakan itulah makna haji sebab haji ni kita banyak pekerjaan nak lakukan. Ya. Baik, 970. Okey. Baik, catatkan. Ada hadis 970. Hadis boleh dipakai. Matan. Dilarang mengambil barang pungutan kafir mu'ahad. Hukum haram. Kafir ni satu disebut mu'ahad, ya, atau disebut kafir zimmi. Ya, mu'ahad dengan zimmi tu samalah tu. Mu'ahad ni mana kafir yang ada janji. Kafir ada janji dengan kerajaan Islam yang dia nak duduk baik-baik di negara Islam, dia tak ganggu agama Islam. Itu kafir mu'ahad atau kafir zimmi. Tapi kalau kafir harbi, itu kafir yang boleh diperangi, memang dia memerangi. Itu dikatakan harbi. Ya. Jadi kafir mu'ahad atau kafir zimmi itu, ya, kafir yang duduk di negara Islam dan dia taat dengan kerajaan Islam. Dia tak masuk Islam, ya, tapi dia taat dengan kerajaan Islam dan tidak mengganggu urusan orang-orang Islam. Ya. Maka dikata macam mana? Macam di Malaysia ni, ya, dia bukan sebagai mu'ahad saja. Tapi dia dah jadi kerakyatan. Dah jadi kerakyatan, dah jadi rakyat Malaysia. Jadi rakyat Malaysia maknanya dia kena patuh dengan
undang-undang yang ada di Malaysia lah. Maksudnya orang luar yang datang Duduk. Dia berjanji tidak mengganggu gugat lah. Ya. Tapi di sini dikatakan katanya kalau ya kita maknanya tidak dilarang mengambil pungutan. Kalau daripada kafir muahad yang tercicir tak payah ambil lah, biarlah. Macam itulah. Ya. Tapi di sini ada beberapa sebutan berkaitan dengan haram ya. Contohnya diterangkan di sini binatang buas yang bersiung tidak halal. Maknanya macam rimau, harimau kan ada siung kan. Jadi binatang-binatang yang bersiung ni maknanya tidak halal buat kita. Ya. Keldai negeri. Ya. Keldai negeri ni mana keldai Khaybar tidak halal. Kenapa tidak halal? Ya, keldai tidak halal ni satu ada dua hal ya. Satu, keldai tu kalau dia belum dibagi sebagai harta zakat, harta ghanimah, harta rampasan perang, ya keldai itu harta rampasan perang yang belum dibagi, mana haram dimakan, tak boleh disembelih. Ya. Yang kedua, kalau keldai itu sudah kehabisan, maknanya dia punya zuriatnya ya. Zuriatnya sudah kurang, maka kerajaan boleh mengharamkan tiap negeri supaya tidak memakan keldai. Ini samalah di negara kita pun, mana binatang-binatang yang dikatakan sudah pupus, ya, mana kita boleh bunuh dia. Ya. Sama dengan keldai pun macam tu juga. Kalau seandainya keldai tu dah pupus, ya, mana yang ada tu tak boleh disembelih, diharamkan, biar dia membiak balik. Tapi apa hukum asal? Hukum asal halal. Keldai halal hukum asalnya. Hanya dua perkara tu kalau berlaku. Pertama, kerana belum dibagi sebagai harta rampasan perang. Yang kedua, kalau sudah pupus. Kemudian terangkan maknanya ya, yang dikatakan jelasnya macam itulah, mana jelasnya ya, haram tu memang tetap haram kalau dia pertama pupus, itu tetap haram. Yang kedua, kalau yang memang dia harta rampasan perang belum dibagi, itu memang tetap haram. Ya. Kemudian yang dikatakan bersiung tu, itu boleh dikatakan makruh. Kenapa dikatakan makruh? Sebabnya ya, dalam Quran hanya menyebut 4 saja, tidak termasuk binatang bersiung. Ya. Jadi artinya ya, kalau ya sudi nak makan, terpulang. Tapi kalau dah banyak pilihan, buat apa nak makan? Ya, lembu, kerbau, kambing yang dah banyak pilihan. Apa nak cari makan rimau pula? Apa nak makan singa pula, kan? Macam itulah. Ya. Itu maksud yang makruh ya. Sebab kenapa jatuh di hukum makruh? Sebab hukum Quran 4 tu haram mutlak. Ya, bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Ya. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih untuk selain Allah 4. Jadi tidak termasuk ni. Jadi kalau termasuk ni juga haram mutlak, artinya Nabi sudah melawan Al-Quran. Nabi lebih utama daripada Al-Quran. Sebab itu jatuhnya makruh. Makruh ni mana tidak disukai.
lebih baik tinggalkan. Macam tu. Lagi apa tadi? Binatang yang bersiung, itu dengan keldai tadi. Bersiung ke apa? Bersiung taring. Ingatkan Raja Bersiung. Taring. Macam harimau, singa semua tu bertaring. Baik. Dalam hadis ada binatang-binatang yang diharamkan. Ya, seperti contohnya binatang hidup dua alam. Ya. Kena faham ya, hidup dua alam ni yang sama berat. Bukan separuh sama berat. Contohnya penyu, dia hidup di darat boleh lama. Dan dia boleh dalam air pun lama. Itu makna seimbang. Kalau dia hanya hidup di air sekejap saja, dia lebih banyak di daratan, itu tak dua alam namanya. Contohnya ikan sembilang, ikan sembilang ini, kalau di daratan, kita ambil, dia masih hidup lagi. Adakah dia lama di daratan tu dia akan hidup? Tak ada, dia mesti mati juga. Dia perlukan air juga. Sama dengan ketam batu. Ketam batu juga, dia hidup seolah macam dua alam. Tapi sebenarnya dia hidup di darat tu memang hidup, boleh berjalan lagi. Tapi tidak boleh kekal macam mana dia duduk dalam laut. Dia lebih lama dalam laut daripada di atas darat. Jadi ketam batu tu termasuklah yang dikatakan halal. Kenapa orang tua kita katakan ketam batu tu haram? Sedangkan ketam batu itulah yang paling sedap sekali daripada ketam nipah. Dan isinya lebih banyak daripada ketam nipah. Ketam nipah, ketam apa? Bunga. Ketam bunga kan. Jadi orang tua kita kenapa dia katakan haram buat kita? Sebab dia tak mampu nak beli, mahal. Sebab haram selesailah perkara. Kan? Memang mahal. Tapi sebenarnya itulah yang paling penuh isi dia. Memang hidup. Dia memang hidup. Tapi hidup dia tak boleh lama pun. Memanglah pasal kita dah diasuh macam tu. Dah diasuh macam tu. Tengoklah. Nampak je dia ni ketam-ketam batu tu nampak je. Lebam hitam macam tu. Tapi bila dah digulai merah macam tu. Kan? Okey. Katak juga tidak termasuk dalam Al-Quran. Jadi ia termasuk dalam binatang yang dimakruhkan. Mana makruh ni mana tidak disukai. Sama dengan binatang bersiung tadi. Kalau seandainya dia orang tu makan katak contohnya, kita lalu tak makan. Kalau kita tak lalu, banyak pilihan lagi. Maknanya lebih baik kita hindarkan. Tapi kalau dia dah jadi satu makanan dia, kita tak boleh haramkan. Sebab Quran 4 saja haramkan. Kita pandai pula nak mengharamkan. Okey, dia kata hidup dua alam. Mana katak hidup dua alam? Katak ni masuk air sekejap je. Dia lebih atas daratan. Waktu dia budu ya. Yang nama budu. Itu memang dia di air. Tapi bila dia dah jadi katak, dia lebih darat daripada air. Sama dengan siput babi, nama je siput babi. Ada juga orang makan. Kita tak makan siput babi, tapi dengan cerita di Jepun, dia ekspor ke Arab Saudi.
Sibuk babi ni. Sebab babi kan isi dia banyak. Ya. Yang penting ni tidak ada racun lah. Tidak membahayakan. Kalau ada racun memang diharamkan lah. Sebab dia mudarat. Ya. Memberi mudarat. Jadi binatang-binatang yang selain daripada yang tidak disebut dalam Quran, kita jangan sewenang-wenang hukum haram, ya salah ya. Quran ni menyebut Macam belangkas pun sama kan? Belangkas. belangkas dia hidup satu alam. Dia memang dalam laut saja. Tapi orang makan belangkas ni. Tahu. Kan orang makan. Ya, tapi saya geli nak makan. Ya. Pas teringat macam kalajengking. Kan. Tapi ada orang makan, ya. Jadi kita jangan haramkan lah orang nak makan. Itulah yang dikatakan dalam ayat ni. Jadi sampai habis tajuk tu ya, kemudian akan datang masuk bab lain ya, bab faraid namanya. Nah, insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan doa dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syahidin.